Saya pass ke akak terus. Ya. Ustaz, banyak tak share link kuliah pagi ni tu dekat grup-grup Ustaz? Ramai yang Dekat ke? Dah saya dah share dah. grup kita tu ada, tapi ada kod yang grup-grup lain tu tak ada kod. Tak apa, dia pernah ambil ke Telegram. Okey kak. Boleh dah, kita mula kak. Betul dah. Okey. Saya mungkin okey. Kak boleh mulakan kalau ada apa-apa? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat sekalian atas keadaan pagi ini. InsyaAllah hari ini saya agak excited juga lah sebab nak sambung ayat kelima ni kan, kita nak tahu apa yang apa yang mereka dapat penghuni syurga tingkatan satu ni, yang kelas pertama ni kan, as-sabiqun sabiqun, pendengaran mereka, apa yang Allah janjikan kepada mereka semua. So insyaAllah Ustaz, Kak Syuda mohon untuk Ustaz teruskan dia pagi ni. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, ibu-ibu yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memperbanyakkan, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita pada pagi ini merupakan kita masih lagi berada pada bulan Syawal, 27 Syawal. Hanya beberapa hari sahaja kita akan masuk kepada bulan haram. Semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan melakukan amal-amal kebaikan. Moga-moga amal-amal yang kita dapat lakukan ketika Ramadan dulu tidaklah kita tinggalkan dan dia berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi pada pagi ini kita akan meneruskan pengisian kita berkenaan dengan kita mengambil teladan pengajaran daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam suratul Al-Waqi'ah, yang mana pada pagi ini kita akan memulakan dengan ayat yang ke-25 sehinggalah ayat berkenaan dengan golongan kanan. Ini bermakna kita masih lagi membicarakan tentang nikmat yang Allah janjikan, yang Allah akan beri kepada sesiapa di kalangan manusia yang ia berada dalam golongan as-sabiquna as-sabiqun. Semoga kita merupakan salah seorang yang Allah masukkan ke dalam golongan as-sabiquna as-sabiqun. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-25. Siapa yang ada nota, dia boleh rujuk kepada ayat yang ke-25 pada muka surat yang ke-25 kan? Betul tak muka surat 25? Ya Ustaz. Ya.
Ayat 25. Muka surat 25, betul. Muka surat 25, ayat pun nombor 25 kan? 25 sampai 26. Ya, dekat dalam nota tu kena betulkan yang dalam kotak tu kan ada dua kotak, ayat 22 23 tu saya minta tolong betulkan. So ayat tu dia salah dekat situ. Okey, kena betulkan ayat nombor 25 dengan ayat nombor 26. Okey, ini adalah dua ayat yang terakhir yang berkaitan nikmat untuk golongan as-sabiquna as-sabiqun. Baik. Kita lihat dalam nota yang ada di tangan tuan-tuan dan puan atau sesiapa yang masih lagi belum mendapatkan nota, tolong tuan-tuan dan puan dapatkan nota, boleh hubungi saya sendiri ataupun boleh berhubung dengan Kak Syida ataupun mana-mana rakan-rakan yang boleh bantu kawan-kawan kita pastikan mempunyai nota bagi memudahkan untuk kita belajar. Baik, kita lihat pada muka surat yang ke-25, boleh rujuk di skrin Zoom tuan-tuan dan puan ada dipaparkan. Okey, sesiapa yang dia nak tengok nota, dia boleh rujuk nota ataupun kalau tuan-tuan dan puan ingin nota dah ada di tangan tapi nak melihat gambar yang jelas yang lebih besar pada penyampai, tuan-tuan boleh tekan kepada ruang yang tuan-tuan boleh lihat di Zoom. Baik, kita pergi kepada ayat nombor 25. Okey, ayat 25 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Ayat 25 Allah Taala berfirman, la yasma'una fiha. Mereka tidak akan mendengar. Yasma'uni maksudnya mereka tidak akan mendengar sampai bila-bila lah. Sebab yasma'uni menunjukkan bahawa kata kerja yang sekarang. Maksudnya Allah Ta'ala kata nanti mereka ni siapa? Mereka ni merujuk kepada as-sabiquna as-sabiqun. Mereka ni apabila mereka berada dalam syurga, fiha padanya tu maksudnya dalam syurga mereka tidak akan mendengar dah. Apa dia? Lagwa. Iaitu lagwa dia merujuk kepada perkataan. Yang apa? Sia-sia. Lagwa sia-sia. Wala ta'thima dan tidak juga perkataan yang mendatangkan, yang menyebabkan kepada dosa. So ayat nombor 25 ni, kita dapati ayat 25 ni, kalau tuan-tuan tengok di dalam kotak yang diletakkan, ayat 25 ini dia berkaitan dengan nikmat pendengaran. Dekat sini. Dia berkaitan dengan nikmat pendengaran. Dia terbahagi kepada dua. Ayat 25 tadi apa? Mereka tak dengar ucapan yang sia-sia, apatah lagi ucapan yang boleh mendatangkan dosa. Okey, ayat ni. Kemudian kita tengok dulu ayat 26. Nanti saya kaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Okey, ayat 25 ni, mungkin tuan-tuan dan puan boleh tulis dekat sini. Ayat 25 ni, di sini Allah Ta'ala membuat penafian. Tulis ayat 25 ni, ia berbentuk penafian. Sebab dia ada huruf nafi kat sini. La dengan wala. Allah membuat penafian. Okey, tulis dekat situ penafian. Okey, pada ayat nombor 26. Okey, ayat 26, kalau kita tengok pada muka surat nombor 26. Okey, ayat 26 ni, kita tulis pada ayat 26 ini penetapan. Penetapan. Maksudnya ayat 26 ni, dia adalah lawan kepada ayat nombor 25 tadi. Ataupun dia panggil pelengkap kepada ayat nombor 25 tadi.
Kalau ayat 25 tadi Allah menafikan tentang manusia berada dalam syurga ni, Allah menafikan dari sudut tidak akan ada perkataan yang sia-sia apatah lagi boleh mendatangkan dosa. Pada ayat nombor 26 Allah memberitahu yang dalam syurga tu nanti ada perkataan apa. Maksudnya ayat 26 ni ayat yang memberitahu tentang, yang menetapkan bahawasanya dalam syurga ni mereka akan dengar pasal apa, perkara apa. Allah Ta'ala kata, illa qilan salaman salama. Mereka hanya akan mendengar, melainkan perkataan apa? Qila ni ucapan, perkataan salaman salama, iaitu ucapan selamat, selamat. Salama, salama. Selamat, selamat. Okey, maknanya begini. Okey, kenapa saya sebutkan terlebih dahulu 26, 25? Kerana kita nak lihat bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat pendengaran. Okey, ayat 25 dengan 26 tadi, dia duduk dekat nikmat apa? Nikmat pendengaran. Okey, ni nikmat pendengaran ni, inilah kata kunci dia. Ini penting, nikmat pendengaran. Okey, di sini kita cuba hubung kaitkan nikmat pendengaran ni dengan nikmat-nikmat sebelum ni. Okey, kenapa? Okey, persoalannya adalah mengapa Allah Ta'ala tutup? Maksudnya, kenapa ayat terakhir 25-26 ini Allah Ta'ala sebut hujung sekali bagi banyaknya nikmat as-sabiqun as-sabiqun. Maksudnya apa? Okey, sebelum ni kita dah belajar kan nikmat as-sabiqun sabiqun sebelum ni. Bermula kita dah belajar. Tapi kenapa, maksud saya adalah mengapakah, apa hikmah sebenarnya Allah Ta'ala letak last sekali nikmat penegaran. Maksudnya orang masuk syurga ni, dia bukan dapat nikmat berehat sahaja. Bukan hanya ada nikmat minuman sahaja. Bukan hanya ada nikmat dapat makanan sahaja. Bukan ada nikmat sekadar dapat pendamping sahaja. Tetapi Allah letakkan di hujungnya ada nikmat dari sudut mendengar juga. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, pada ayat yang cerita tentang nikmat yang pada ayat sebelum ni, maksudnya kalau kita rujuk pada ayat nombor 15, pada buku surat 15 dalam nota, kita jumpa tentang nikmat bersenang lenang kan? Duduk di atas apa? Duduk di atas surur. Masih ingat lagi? Pada ayat nombor 15. Lepas tu kan, mereka duduk bertentang mata. Masih ingat pada ayat nombor 16, duduk mutaqabilin, duduk bertentangan kan? Okey, kalau kita nak letakkan maklumat dekat ayat nombor 15 dan 16 tu, kita dapat nikmat dari sudut boleh pandang, boleh bertentang mata, boleh bersemuka secara berdepan. Itu dipanggil nikmat apa? Itu dipanggil nikmat kita melihat juga. Kenapa nak bertentang mata? Kenapa nak duduk mutaqabilin macam ayat nombor 16 dulu? Maknanya pada ayat 15 dan 16 dulu, kita sebenarnya Allah Ta'ala nak sebut pada nikmat apa? Nikmat kita boleh melihat. Melihat ahli syurga ni pun, sesama ahli syurga ni pun dah nikmat dah. Lepas tu kan kita ada nikmat, dapat nikmat khadam, nikmat wildan, ayat nombor 17 yang kita dah sebut. Nikmat khadam itu apa? Wildan itu dia punya gambaran seperti apa? Seperti mutiara, maknanya dapat nikmat melihat juga kecantikan pelayan tu. Lepas tu kita juga telah lihat pada nikmat apa? Pada nikmat
pendamping dan peneman ayat 22 dengan 23. Masih ingat nikmat bidadari kan? Kita dapat nikmat kecantikan, dapat nikmat mata, mata melihat. Dan pada ayat 25 dan 26 ni, kita dapat satu lagi nikmat, dia panggil nikmat mendengar. Maksudnya ayat 25-26 ni dia duduk di bawah tajuk nikmat Allah bagi nikmat pada telinga. Bukan hanya pada mata, tetapi juga nikmat itu ada juga pada telinga, pada nikmat mendengar. Okey. Kenapa? Kalau kita nak melihat cari hikmah dia. Mengapa nikmat pendengaran ni Allah letak dia di hujung? Allah letak di hujung-ujung cerita tentang nikmat sabiqun. Kerana ini sebenarnya Allah Ta'ala nak jawapan dia sebenarnya kalau kita nak tulis jawapan dia adalah Allah Ta'ala nak menyempurnakan nikmat. Jawapan dia adalah Allah Ta'ala nak menyebut tentang menyempurnakan nikmat yang ni dipanggil apa tau? Ni dipanggil nikmat yang tambahan lagi. Nikmat pendengaran. Nikmat pendengaran ni macam ni. Macam kita semua kan. Kita dapat makan sedap. Kita duduk di rumah yang selesa, betul tak? Secara individu kita okey, alhamdulillah. Tetapi nikmat tu takkan lengkap kalau telinga kita tidak dapat dijaga dengan baik. Macam kita lah dapat makan sedap, dapat minum sedap, dapat tempat rehat yang selesa. Tetapi telinga kita ni selalu apa? Kadang-kadang ada orang walaupun rumah dia besar, selesa, tapi dia dengar perkataan-perkataan yang kotor. Maknanya sakit hati, kita jadi sakit hati sebab apa? Dengar orang kata kita, dengar orang buka aib kita. Lepas tu kadang-kadang orang macam-macam cakap pada kita, betul kan? Maksudnya nikmat dunia ni dia belum lengkap lagi kalau walaupun dapat makan sedap, mata melihat indah. Tapi kalau telinga kita, tapi dalam syurga ni, maksud dia, dekat nikmat pendengaran ni sebenarnya Allah Ta'ala nak lengkapkan. Allah Ta'ala nak sempurnakan tentang nikmat-nikmat lain. Bukan hanya ada pada nikmat boleh melihat, tapi ada nikmat pada mendengar. Mendengar apa? Dalam syurga ni, orang syurga ni dia takkan sakit hati. Dia takkan sakit hati, takkan kecil hati. Kecil hati kenapa? Kecil hati dari sudut perkataan. Sedangkan kita belajar, perkataan ni kan tajam kan. Lidah ni kalau ngantuk orang kan, Allahu Akbar kan. Jadi dekat dunia kita selalu sakit hati. Sebab apa? Sebab banyak sangat mulut-mulut sebagainya. Tapi dekat syurga tak. Dalam syurga ni, kenapa Allah sebut nikmat pendengaran? Allah Ta'ala nak sempurnakan nikmat tu. Allah Ta'ala nak lengkap tu nikmat tu kepada ahli syurga. Lepas tu juga, saya nak minta tuan-tuan dan perempuan supaya dapat hayati nikmat pendengaran ni. Saya nak tuan-tuan tulis dekat nikmat pendengaran ni. Tuan-tuan tulis. Nikmat pendengaran ayat 25 dengan 26 ni, tuan-tuan tulis dekat situ. Ni dia panggil nikmat apa? Dia panggil nikmat ijtima'i ataupun dia panggil nikmat dari sudut kemasyarakatan. Maksudnya ini dipanggil nikmat dalam bentuk nikmat kita berada di tengah-tengah ahli syurga. Maksudnya macam ni. Ayat nikmat pendengaran ni dia panggil nikmat yang nikmat ijtima'i, maksudnya nikmat kita dapat hidup dalam komuniti. Maksudnya kalau kita dekat dunia, nikmat pendengaran ni maksudnya kita dapat nikmat, Allah bagi kita dekat dunia dapat nikmat yang jiran yang baik-baik. Kita dapat kawan yang baik-baik. Kawan-kawan yang baik-baik, jiran yang baik-baik tu maksudnya apa? Kita dapat kawan-kawan yang kita sedap, telinga kita dengar, hati kita tenang. Sebab apa? Sebab mereka cakap yang baik-baik. Macam tu juga kita dapat nikmat jiran-jiran yang tidaklah
ambil kisah, tidaklah buka aib orang, tidaklah cerita tentang keburukan orang, taklah macam jaga tepi kain orang melampaui batas sebagainya. Maknanya dekat ayat 25-26 ni, tuan-tuan tulislah nak tulis nikmat apa, dia adalah nikmat dari bentuk dari Allah Ta'ala nak kata dalam syurga ni bukan sekadar diri sendiri tu dapat nikmat. Macam kita dapat nikmat minuman, dapat nikmat makanan. Tak. Dalam syurga ni Allah memberikan nikmat dari sudut penduduk-penduduk dalam syurga tu pun kau dapat nikmat juga. Nikmat dari sudut apa? Dari sudut orang dalam syurga ni, orang yang dia takkan sakiti hati orang lain. Dari sudut apa? Dari sudut perkataan. Ayat dia guna tu ayat yang manis, ayat yang lembut, ayat yang baik-baik saja. Maksudnya orang dalam syurga ni, kalau kita nak kembangkan lagi nikmat pendengaran ni, maksudnya Allah nak bagi tahu nikmat dalam syurga ni nikmat yang orang dalam syurga ni mereka takkan sakit hati lah. Itulah maksud sebenarnya. Sebab itu Allah letakkan di hujung ayat 25-26 ni untuk Allah melengkapkan nikmat syurga ni. Bukan sekadar dapat makan, dapat minum, bukan sekadar dapat peneman, bukan dapat sekadar kereta saja, tetapi masyarakat dalam syurga tu, jiran-jiran kita dalam syurga tu, kawan-kawan kita ni pun dah nikmat dari sudut apa? Mereka ni akan jaga perkataan tu, cakap yang baik-baik saja. Takkan ada satu peristiwa pun kita akan terkecil hati. Tersentak. Tak ada. Macam ni kita boleh tahu kerana pada ayat 25 dan 26 tu Allah bagi tahu. Jelas tak dekat sini? Nampak tak? Cuba kita bayangkan. Kalau dekat dunia ni kita tak boleh larilah. Kita akan sakit hati. Kan? Kita mungkin kecil hati. Kan? Sebenarnya. Tapi dalam syurga tak. Kita tak akan ada satu waktu untuk kita akan kecil hatilah. Dia cakap macam tu dekat aku. Kan? Kenapa dia cakap benda macam ni? Tak ada. Dalam syurga tidak ada. Itulah sebenarnya yang Allah Ta'ala nak terangkan kepada kita. Maknanya lengkapnya nikmat syurga ni bukan pada nikmat hanya mata melihat yang indah-indah saja. Tapi telinga pun akan dengar benda yang sedap-sedap je. Benda yang menenangkan hati saja. Maka Allah terangkan pada ayat nombor 25. Okay, kita pergi kepada ayat nombor 25, perincian dia. Okay. Ayat 25 ni, kita tengok di sini kita akan jumpa perkataan laguan dulu. Lepas tu wala taksima. Kan? Kita jumpa perkataan lagwa, lepas tu baru dari sudut perkataan taksima. Okey. Perkataan lagwa ni apa? Apa makna lagwa? Lagwa ni dalam bahasa Arab kita panggil daripada perkataan lagwa lah. Lagwa ni dia dalam bahasa yang paling tepat kita panggil perkataan yang sia-sia lah. Maksudnya dia cakap tu, kalau kita dekat dunia, macam dia tak perlu cakap pun benda tu. Walaupun dia tak berdosa. Sia-sia ni macam, kadang-kadang kalau macam kita, macam sembang kosong, cakap benda tak berfaedah. Dia macam tu, dia hanya sembang-sembang kosong, cakap benda tak berfaedah, tak ada manfaat pun. Jadi dalam syurga ni, tidak akan ada mana-mana perkataan sesama ahli syurga yang berbentuk sembang-sembang kosong. Tak ada. Tak ada. Apatah lagi perkataan yang boleh menyebabkan datangnya dosa. Maksudnya, ahli syurga ni kita tak akan dengar dalam syurga itu perkataan yang berbentuk sia-sia, yang kosong. Dia macam yang tak berfaedah. Kita tak akan dengar. Lepas tu pula kita tidak akan dengar mana-mana percakapan sesama ahli syurga ini perkataan yang boleh menyebabkan bawa kepada dosa. Contohnya apa? Tidak ada perkataan yang macam mengatur orang, merendahkan orang, fitnah orang, mengumpat orang. Macam-macam lah. Takkan ada macam tu. Tengok betapa lengkapnya nikmat syurga. Okey. Jadi dekat sini, kenapa Allah sebutkan dulu lawan baru taksima, nak menunjukkan apa? Kepada kita bahawa kalau yang sia-sia tu pun tak ada, apatah lagi yang boleh mendatangkan dosa. Boleh faham ya? Dua jenis perkataan di sini. Jadi, kalau kita baca tafsiran ayat, dia punya tafsiran ayat,
Okey, Ibnu Katsir dia kata apa? Ibnu Katsir kata di dalamnya, maksud dalam syurga tu tiada perkataan sia-sia yang tidak memberi manfaat, tidak pula yang membawa kepada dosa. Apa sajalah bawa kepada dosa, nipu ke dan sebagainya. Okey, kenapa Allah sebut macam ni? Sebenarnya ini dia punya maklumat penting, minta gariskan. Okey, syurga ni sebenarnya tempat yang penuh dengan kesejahteraan. Sejahtera dari sudut apa? Sejahtera dari sudut sebarang kekurangan. Ini sebenarnya mesej sebenar yang Allah nak sebut dekat ayat 25-26 ni. Sebenarnya Allah nak bagi tahu dalam syurga ini tidak akan ada sebarang kekurangan. Sejahtera syurga tu daripada sebarang kekurangan. Maksudnya syurga ni dia tidak akan ada satu situasi pun kita akan kecil hati. Kita akan marah dengan orang. Tidak ada. Hati kita tidak akan disakiti. Kalau macam dekat dunia, hati kita selalu sakit. Sakit apa? Sebab orang selalu cakap bukan-bukan dekat kita. Mungkin ada orang fitnah kita. Macam-macam lah kita nak cerita waktu kan. Tadi itulah nikmat syurga. Okey, jelas. Maksudnya ayat 25 ni sebenarnya Allah Ta'ala nak menafikan bahawa dalam syurga tu tidak akan ada sebarang kekurangan dari sudut disakiti hati, kecil hati, tak ada. Okey, jelas ayat nombor 25. Jadi ayat 25 ni Allah menafikan sebarang bentuk kekurangan yang akan berlaku kepada ahli syurga. Okey. Kalau kita nak rujuk ayat lain, Allah bagi contoh di antara perkara yang boleh mendatangkan dosa, macam hatta perkataan berdusta pun tak ada. Wala kidzaba. Ini kita ambil dalam suratun Naba. Tak ada. Dia dekat dunia ni, kalau kita senaraikan perkataan-perkataan yang boleh datangkan dosa banyak kan. Tapi dalam syurga tidak ada. Perkataan yang tidak berfaedah pun takkan dengar, apatah lagi yang boleh mendatangkan dosa. Sebab itu Allah Ta'ala dahulukan perkataan laruan tadi. Baru Allah kemudiankan dengan perkataan ta'thima, boleh mendatangkan dosa. Okey, kita lanjutkan lagi dengan ayat 26. Okey, tetapi tak lengkap Allah menafikan saja. Tetapi Allah mengatakan, dalam syurga itu mereka tak akan dengar sebarang perkataan yang tidak berfaedah, apatah lagi yang boleh membawa kepada dosa. Tapi mereka akan dengar apa? Kalau mereka tak dengar perkataan sia-sia, mereka tak akan dengar perkataan yang boleh bawa kepada dosa, mereka akan dengar apa? Mereka hanya akan mendengar, inilah ayat 26. Allah Ta'ala kata, mereka hanya mendengar apa? Sebab tu illa ni melainkan. Maksudnya mereka hanya akan mendengar apa? Mereka hanya akan mendengar dalam syurga tu apa? Peace. Maksudnya apa? Ucapan salaman, salama. Okey, mereka hanya akan mendengar dalam syurga tu apa? Ucapan apa? Selamat. Ni dipanggil ucapan salam lah ni. Salama. Selamat. Okey. Saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ayat 26 ni, kita akan jumpa apa? Kita akan jumpa salama diulang berapa kali? Diulang sebanyak 2 kali. Salama sekali kita jumpa, lepas tu jumpa lagi. Salama. Kenapa Allah ulang 2 kali perkataan salama? Kenapa tidak hanya illa qilan salama? Tapi kenapa Allah tambah salama buat kali yang kedua? Selamat ni dia sebenarnya ucapan salam lah. Tapi kenapa diulang 2 kali? Salama ada kali yang kedua. Okay, kita akan huraikan nanti sekejap lagi. Cuma kita nak melihat apakah sebenarnya Allah Ta'ala nak kata pada ayat nombor 26. Kalau kita rujuk Ibnu Katsir kata pada ayat 26 ni, sebenarnya Allah nak mengatakan dalam syurga tu sebenarnya hanya akan ada ucapan apa?
ucapan yang mendoakan kesejahteraan sama mereka. Lepas tu kalau kita baca dalam tafsir As-Sa'di, As-Sa'di mengatakan bahawa mereka hanya akan dengar perkataan yang baik-baik je. Kenapa? Kerana dalam syurga tu adalah tempat orang yang baik-baik. Di tempat orang yang baik-baik, maka tidak ada pada dalam syurga itu melainkan apa? Melainkan sesuatu yang baik-baik. Tempat orang baik-baik, maka ahli syurga itu hanya akan cakap yang baik-baik. Maknanya syurga ni adalah tempat segala sesuatu yang baik. Okey. Sekarang kita nak cari jawapan. Kenapa sampai Allah ulang 2 kali salama ya? Okey, saya nak tunjukkan nota dalam bentuk PowerPoint untuk lebih faham lagi. Okey. Kita lihat dekat sini. Okey, tengok di depan ni. Okey, nampak tak perkataan salama tu ada 2 kali kan? Okey, tulis salama kali pertama, kali kedua ada salama. Okey, isunya adalah kan, kenapa perkataan salaman diulang sebanyak 2 kali? Salama. Kalau kita baca terjemahan saja, mungkin kita tak perasan. Kan? Kenapa Allah ulang 2 kali selamat? Kan? Salama. Okey. Untuk kita dapat jawapan dia, okey, kita dapat sebenarnya kenapa. Okey, tuan-tuan tulis di nota tu, kenapa disebut salaman sebanyak 2 kali. Okey, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kita dalam syurga ni memang akan banyak ucapan salama. Nak menunjukkan apa? Okay, kenapa Allah ulang 2 kali tu? Salama tu sebenarnya ayat 26 ni Allah nak bagi tahu ucapan salam tu bukan sekali je dengar. Tapi dalam syurga ni sepanjang masa, kalau ahli syurga berjumpa dengan ahli syurga yang lain, kita akan dengar sentiasa, berterusan. Ahli syurga ni dia akan kata, Assalamualaikum. Dia sentiasa. Maknanya kita tahu kan Assalamualaikum kan doa. Tuan-tuan, kita kalau dekat dunia, kalau kita tahu ada orang doakan kita, seronok tak? Kita kata, terima kasih ya doakan saya selamat. Terima kasih ya doakan saya selamat kan. Dalam syurga ni dia ada doa macam tu lah. Dia doa kata, Assalamualaikum. Dia banyak. Nak menunjukkan kenapa Allah kata salama 2 kali tu. Nak menunjukkan bahawa dalam syurga ni akan ada selalu berterusan perkataan salam. Menunjukkan 2 kali tu. Kenapa Allah ulang 2 kali? Nak menunjukkan bahawa nanti dalam syurga, ahli syurga akan selalu dengar, berterusan dalam syurga, hidup selama-lama dalam syurga ucapan Assalamualaikum. Doa. Dia panggil doa bentuk kesejahteraan. Tak dengar lagi dalam syurga perkataan kecilkan hati orang, rendahkan orang. Dah tak ada dah. Dalam syurga tidak akan ada. Itu telah Allah nafikan pada ayat nombor 25. Yang akan ada apa? Yang akan ada dengar yang hati yang tenang, hati kita seronok je. Sebab apa? Sebab ahli syurga ni dia saling mendoakan kesejahteraan. Assalamualaikum. Okey. Untuk lebih mengukuhkan lagi ayat 26 ni, kita lihat nota ini. Okey. Perkataan salama tu, adakah dia hanya sesama penghuni syurga? Maksudnya dalam syurga ni, adakah ucapan salam tu hanya sesama ahli syurga? Itu persoalan dia. Itu kita nak ambil maklumat tambahan. Okey. Dalam syurga ni, sebenarnya kita akan jumpa 3 ucapan salam. Okey, ada 3 jenis ucapan salam di dalam syurga. Okey, tuan-tuan catat maklumat ini. Saya bagi masa untuk mencatat. Okey. Sekarang ni kita nak menghayati, kita nak dapat rasa, kita nak masuk dalam jiwa kita. Masya Allah, dalam syurga ni, Allahu Akbar. Nikmatnya syurga ni kan. Sampai kita tak akan kecil hati, takkan sakit hati.
Yang kita ada apa? Hati kita seronok sangat. Kenapa? Kerana dalam syurga ini hanya akan dengar perkataan apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Okey. Dia punya banyak ucapan Assalamualaikum tu Allah telah tunjukkan dari sudut pengulangan salama, salama. Okey. Kita nak kukuhkan lagi maklumat. Adakah ucapan salam tu hanya sesama ahli syurga? Jawapannya adalah tidak. Kalau kita kumpul semua ayat pasal salam, di hari akhirat kita akan jumpa ada 3 jenis ucapan salam. Yang pertama, ucapan salam itu kita juga akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan salam tu juga kita akan dapat daripada malaikat. Dan yang ketiga, sesama penghuni syurga. Ada 3 jenis ucapan salam di dalam syurga. Okey, kita kemukakan dalilnya. Okey. Dalam syurga ada Allah bagi salam. Tapi dekat surah Waqiah tak ada. Tak ada ayat tu. Okey, kita tengok contoh ayat lain. Okey, kita tulis dulu yang sesama penghuni syurga dulu. Kita ambil nombor 3 dulu ya. Okey, tolong tuliskan ayat apa yang menunjukkan dalam syurga ni, ahli syurga ni akan banyak bagi salam. Sentiasa bagi salam. Okey, tuan-tuan catat. Yang pertama, kita boleh rujuk dalam surah nombor 10 ayat 10. Dalam nota ada sebenarnya pada muka surat nombor 28. Kalau tuan-tuan buka muka surat nombor 28, dalam nota tu, tuan-tuan akan jumpa surah Yunus ayat 10, surah ke-10. Nanti kita tengok contoh dia. Okey. Lepas tu kita boleh rujuk juga dalam surah Ibrahim ayat 23, surah yang ke-14. Okey. Lepas tu kita juga boleh rujuk dalam suratul Furqan ayat 75, surah yang ke-25. Okey, tulis dulu ayat-ayat ini, nanti baca ayat-ayat ni. Untuk mengukuhkan lagi tentang ucapan salam yang penghuni syurga akan terima sesama penghuni syurga. Maksudnya jiran-jiran kita nanti dalam syurga semua ucapan bagi kita salam. Kalau dekat dunia ni nak pandang kita pun tak nak. Kan? Tak bertegur siapa pun kadang-kadang jiran-jiran ni kan, betul tak? Tetapi kita dapat jiran-jiran kita dalam syurga, masya-Allah, saling memberikan ucapan salam. Okey. Ayat yang keempat, kita boleh rujuk surah Al-Ahzab ayat nombor 44. Tulis suratul Al-Ahzab ayat nombor 44. Kita juga boleh jumpai ucapan salam sesama ahli syurga ayat 62, surah yang ke-19 iaitu surah Maryam. Okay, surah Maryam. Dan ayat yang sedang kita rujuk dalam Al-Waqiah iaitu ayat nombor 26. Jadi ada berapa surah yang menyebutkan tentang ada ucapan salam nanti di dalam syurga, di kalangan ahli syurga? Ada 6 surah. Surah Yunus, surah Ibrahim, surah Furqan, surah Al-Ahzab, Maryam dan juga surah yang sedang kita rujuk iaitu suratul Al-Waqiah. Bayangkan tuan-tuan, dapat tak kita gambarkan? Kan dalam syurga tenang sangat. Kan? Sampaikan telinga kita ni Allah Ta'ala jaga tak akan ada sedikit pun telinga kita ini disakiti. Sebab daripada telinga datang ke hati. Maknanya hati kita tenang je. Tak akan dengar perkataan-perkataan yang sia-sia, yang menyakitkan hati, apatah lagi yang boleh mendatangkan dosa, bahkan yang hanya dengar apa? Ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau English ni kita sebut peace, peace, peace lah. Ya. Itulah 6 tempat. Kan? Semoga kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lengkapkan nikmat syurga, kita dapat kawan-kawan, nikmat jiran-jiran yang berkata yang baik-baik saja. Baik. Itu ayat tentang penghuni syurga sesama penghuni syurga. Okey, kalau malaikat pula. Okey, sebelum tu saya tunjukkan contohlah ayat dia. Okey, ayat ni ada dalam nota muka surat nombor 28. Okey. Ayat ni kita tengok contoh. Penghuni syurga dia cakap apa? Allah Ta'ala beritahu pada kita, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.
Allah Ta'ala kata, ahli syurga ni, ucapan dalam syurga tu apa? Mereka ni banyak memuji Allah. Subhanakallahumma, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Automatik. Dalam syurga ni, orang dalam syurga ni, dia akan memuji Allah. Subhanakallahumma. Lepas tu pula, mereka ni kalau jumpa antara satu sama lain, dia akan cakap, Assalamualaikum, salam, salam, salam. Kalau kita dekat dunia ni, contoh dia macam kalau macam kita dekat dunia ni, mungkin ada orang kata, kau apa khabar? Macam kita pun suka kan kalau orang tanya, apa khabar, sihat ke? Semoga kau sihat selalu ya. Jadi kita pun suka kalau orang doakan kita. Tapi dekat dunia ni macam-macam jenis manusia kan, banyak kekurangan dia. Tapi dalam syurga, kita tak akan jumpa kekurangan tu dah. Kita akan jumpa di syurga yang hanya kata, salam, salam. Lepas tu Allah Ta'ala kata, penghujung ucapan ahli syurga ni, mereka juga akan banyak muji Allah. Mereka kata, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maknanya dekat sini, ayat 10 surah Yunus ni, kita akan jumpa ahli syurga ni, mereka akan banyak mengatakan, Subhanakallahumma. Mereka juga akan kata, salam, salam, salam. Mereka juga akan kata, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay. Kita lihat, apakah ayat-ayat yang ada menunjukkan malaikat juga bagi salam? Ada 2 tempat. Kita akan jumpa dalam surah Az-Zumar dan kita juga akan jumpa dalam surah Ar-Ra'di. Okey. Dalam nota ada pada muka surat nombor 27. Kalau tuan-tuan buka nota muka surat nombor 27, tuan-tuan akan jumpa dalam nota itu surah Ar-Ra'di. Dalam dekat ayat ni dia salah ni. Dia dekat dalam nota tu betul surah nombor 13 betul lah surah Zumar. Okay, tengok dekat sini. Kita tengok dulu surah tu, kita tengok dalam surah Az-Zumar. Okey, dalam surah Az-Zumar ni kita akan jumpa ayat nombor 73. Lepas tu kita jumpa dalam surah Ar-Ra'di ayat nombor 23 hingga ayat nombor 24. Okey. Kita tengok dalam nota yang dalam bentuk yang PDF tu. Tengok. Okey, kita tengok ayat dia supaya kita dapat memanfaatkan nota. Okey, cuba tengok muka surat nombor 27. Okey, jumpa tak surah Ar-Ra'di? Ada kan? Okey, dekat sini saya nak tuan-tuan dan perempuan kita tengok dulu surah Az-Zumar dulu, ayat 73 kan? Okey, dekat sini saya minta tuan-tuan tulis. Surah Az-Zumar ayat 73 ni tulis. Dekat dalam kurungan tulis semasa kita mula-mula nak masuk syurga, tulis. Surah Az-Zumar ayat 73 ni maksudnya waktu nak masuk syurga tu, tulis. Sewaktu memasuki pintu syurga. Inilah surah Az-Zumar ayat 73. Ayat tuan-tuan tulislah dekat bahagian mana-mana. Okey, semasa kita mula-mula masuk syurga, kita dapat ucapan apa? Ucapan salam. Ini surah Az-Zumar. Jadi kalau kita baca dekat sini, ini adalah ucapan malaikat ni. Ucapan malaikat, kalau kita baca ayat 73, Allah Ta'ala kata yang bermaksud, Allah Ta'ala kata ayatnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Apabila mereka sampai ke syurga, yang pintu-pintu syurga tu telah dibuka, Allah Ta'ala kata, penjaga-penjaga syurga tu dia akan kata apa? Penjaga syurga tu dia akan kata, apabila dia buka pintu syurga, penjaga syurga akan kata apa? Assalamualaikum. Jumpa nampak tak perkataan Assalamualaikum? Assalamualaikum dekat sini, salam sejahtera ni kepada kamu, ini ucapan dari siapa ni? Ini adalah ucapan daripada para malaikat yang jaga syurga, yang duduk dekat pintu syurga. Waktu ahli syurga tu masuk dalam syurga, waktu masuk dalam syurga tu, malaikat sudah pun mengucapkan apa? Assalamualaikum makcik. Dia kata, Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum. Mereka bagi salam. Lepas bagi salam, mereka kata, Tibetum. Mereka kata, oh berbahagialah kamu, tahniah. Lepas tu malaikat kata apa? Fadkhuluha khalidin. Malaikat kata yang ketiga, masuklah makcik, masuklah dalam syurga ni. Duduk dalam tu kekal dalamnya. Ayat ni. Ini dalam surah Az-Zumar. Masya Allah. Jelas. Tapi di sini kita dapat bukti apa? Waktu nak masuk syurga pun sudah dengar ucapan salam. Tapi dalam syurga tu jumpa lagi malaikat. Ada lagi malaikat yang menjaga syurga. Kita akan jumpa perkataan salam juga. Inilah dalil dia. Surah Ar-Ra'di
ayat nombor 23-24. Jadi dekat surah Ar-Ra'd ni, tuan tulis dekat sini, semasa dalam syurga. Tulis, semasa dalam syurga. Ayat Ar-Ra'd 23-24 ni semasa dalam syurga. Waktu kita dalam syurga tu kan, malaikat yang datang ulang alik masuk dalam syurga tu, kalau kita baca ayat Ar-Ra'd ayat 23 tu Allah Ta'ala kata wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Pintu-pintu syurga tu malaikat-malaikat akan masuk kepada mereka dari semua pintu. Pintu syurga yang 8 tu malaikat masuk. Apabila malaikat masuk, malaikat kata apa dekat penghuni syurga tu? Assalamualaikum. Malaikat akan kata selamat sejahtera kepada kamu. Malaikat masuk. Lepas tu malaikat kata apa? Bima sabartum, disebabkan sabar dulu dekat dunia. Lepas tu malaikat kata fani'ma uqbaddar. Alangkah baiknya lah tempat masuk syurga ni, dalam syurga ni. Jadi dekat sini membuktikan apa? Malaikat juga akan memberi salam kepada penghuni syurga. Setakat dapatan saya, wallahu ta'ala a'lam, saya hanya jumpa 2 tempat saja dalam Quran yang Allah Ta'ala menyebut malaikat memberi salam kepada penghuni syurga. Ada 2 tempat saja. Surah Az-Zumar ayat 73 semasa mula-mula nak masuk syurga, dan ketika berada dalam syurga surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 sahaja. Kalau sesiapa yang dia ada jumpa ayat-ayat lain dalam Quran yang menunjukkan bahawa malaikat memberi salam kepada penghuni syurga, tolong maklumkan ya, supaya ayat-ayat ni dia mengukuhkan lagi, memantapkan lagi ayat 26 surah Al-Waqiah tadi. Untuk kita dapat lagi macam, Masya Allah dalam syurga ni, bukan sekadar ahli syurga saja ucapkan salam, tetapi malaikat-malaikat juga mengucapkan salam. Jadi kehidupan di akhirat dalam syurga ni sentiasa diindahi, sentiasa cantik dengan ucapan mendoakan kesejahteraan. Bayangkan, memang masuk syurga tu dah sejahtera, tetapi didoakan juga dengan kesejahteraan. Okey. Bagaimana pula dengan Allah Ta'ala? Tadi kita kata Allah Ta'ala bagi ucapan salam kan? Okey, mana ayat Quran yang kata Allah Ta'ala yang bagi salam? Okey. Ucapan salam daripada Allah, kita boleh rujuk surah Yasin. Ayat nombor 56. Jadi catat dekat dalam nota tu. Conteng dekat nota tu, bagi penuh dengan ayat-ayat Quran saja. Dekat nota tu catat. Okey, surah Yasin ayat nombor 56. Surah ke-36. Inilah satu-satunya dalil yang menunjukkan dalam ayat Quran mengatakan Allah juga akan memberi salam kepada ahli syurga. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dekat dunia ni kan, contoh tak sama dengan Allah Ta'ala, tapi kita nak tengok contoh, bayangkan. Kalau kita jumpa pembesar-pembesar kan, kita jumpa contohnya kalau kita jumpa sultan depan mata kan, sultan bagi salam, Assalamualaikum. Kan kita rasa, sultan bagi salam dekat aku. Kan, contohlah, contoh. Jadi apatah lagi tak sama, memang tak sebanding dengan Allah Ta'ala. Tapi bayangkan kalau Allah Ta'ala memberi salam kepada penghuni syurga pada ayat nombor 58 surah Yasin. 58 surah Yasin tu ayat apa? Ingat tak ayat dia? Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itulah dalam surah Yasin. Ingat tak ayat 58 tu kan? Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ahli syurga akan dapat salam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kan, Allah Ta'ala cerita pada kita, nanti kamu semua, wahai as-sabiqun, wahai manusia yang jadi sabiqun, kamu akan masuk dalam syurga, hati kamu selalu seronok dengan mendapat nikmat pendengaran. Maka tamatlah cerita bagi golongan as-sabiqun. Habislah tentang as-sabiqun pada ayat nombor 26. Baik. Jelas? Dapat maklumat-maklumat tentang as-sabiqun. Kita telah kongsi dengan, kita telah ambil ayat-ayat lain. Semoga kita semua ni menjadi golongan as-sabiqun.
Mampu tak kita dapat jadi ghasabiqun? Kita ada peluang tak? Jawapannya ada. Tetapi kita nak kena buat sesuatu. Cita-cita tu dah ada, alhamdulillah. Memang cita-cita kita yang terbesar adalah nak masuk syurga. Kan? Tapi kita kena lakukan sesuatu untuk melayakkan kita menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Lakukan sesuatu ni lah merupakan apa yang kita kena buat untuk jadi as-sabiqun as-sabiqun. Inilah tujuan kita tadabbur suratul Waqiah, cerita tentang as-sabiqun as-sabiqun. So kita nak buat apa? Apa kita kena buat? Okey, saya minta tuan-tuan patah semula rujuk semula ayat nombor 24 surah as-sabiqun suratul Waqiah. Dekat sini ada jawapan dia. Ada jawapan dia macam mana kita nak jadi sabiqun as-sabiqun. Sebab kita nak ambil tindakan ni, kita dah habis kita as-sabiqun as-sabiqun, kerja kita lepas belajar tadabbur ni adalah apa yang saya perlu buat untuk termasuk dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun. Seronoknya lah jadi as-sabiqun as-sabiqun ni kan nikmat yang sangat besar. So macam mana? Ini tindakan kita nak kena ambil. Okey, dalam suratul Waqiah sebenarnya ada Allah bagi tahu amalan tu, tapi tidak disebut secara amalan apa. Cuma Allah bagi tahu pada ayat nombor 24. Okey, ayat 24 ni kita akan jumpa dekat sini. Allah bagi tahu as-sabiqun ni mereka ni buat apa tahu? Ni jawapan dia dekat sini. Dia dekat perkataan ada perkataan ya'malun. Ya'malun dekat sini apa? Ya'malun ni saya ambil dia punya pointer dia sekejap ya, spotlight. Ni, tuan nampak tak? Okey, ya'malun kan jumpa tak perkataan ya'malun? Ya'malun dekat sini ayat 24 ni, ayat ya'malun ni maksudnya mereka yang sentiasa beramal. Tulis, ya'malun ni adalah as-sabiqun as-sabiqun ni orang yang beramal. Maksudnya orang yang buat amalan. Ya'malun. Ya'malun. Ya'malun tu. Ya'malun ni maksudnya as-sabiqun as-sabiqun ni adalah orang yang sentiasa mereka melakukan amal. Ya'malun sebab ya'malun ni dia adalah kata kerja kini. Dia adalah fa'lul mudhari'. Okey, kenapa kita nak ambil ayat 24 ni? Sebab ayat 24 ni dia merupakan ayat 24 ni Allah Taala cerita tentang kenapa as-sabiqun as-sabiqun ni dapat nikmat tempat berehat, dapat nikmat wildan, dapat nikmat abari wa ka'sin, dapat nikmat bidadari. Tadi Allah Taala kata jazaan bima kanu ya'malun. Ayat 24 ni menunjukkan as-sabiqun ni adalah orang yang banyak buat amal. Orang yang sentiasa beramal. Jadi berdasarkan ayat ni, kita nak jadi as-sabiqun as-sabiqun ni kan dapat kita bacakan, kan kita nak ambil tindakan sekarang. Kita nak ambil tindakan apa ni nak jadi sabiqun as-sabiqun? Maka kita kena banyak beramal. Kita kena banyak buat amalan. Don't stop, jangan berhenti. Buat je amal. Sebab dalam ayat 24 ni Allah bagi tahu disebabkan mereka telah kerjakan tu maksudnya mereka telah beramal, mereka telah buat amalan, mereka telah buat kebaikan, maka mereka dapat balasan. Okey, mereka dapat balasan. Okey, itu jawapan yang boleh kita ambil dulu. Jadi maknanya bermula pada saat dan ketika ni kita jangan buang waktu kita mesti isi dengan buat amal kebaikan. Sama ada amal kebaikan tu dengan Allah atau kebaikan. Kerja kita buat amal saja, beramal saja. Sebab perkataan ya'malun tu memberi jawapan kepada as-sabiqun as-sabiqun. Okey, nak tahu apa amal yang mereka buat? Okey, saya minta tuan-tuan buka muka surat nombor 10. Muka surat nombor 10. Buka nota muka surat nombor 10 sekarang. Patah balik kepada yang awal-awal. Sebab tu saya tak terangkan lagi yang awal-awal ni. Sebab saya nak tunggu yang sampai kepada maklumat ni. Okey, buka muka surat nombor 10. Kejap. Nombor 10. Nombor 10 ya? Bukan nombor 10. Bukan. Ni ayat muka surat. Bukan, dalam nota ni dia muka surat ni. Sekejap. Muka surat nombor. Sekejap. Dia dekat muka surat ni. Sekejap ya, maafkan saya. Dia dekat
Betul, muka surat nombor 11 makan saya. Dah buka muka surat nombor 11? Dah buka muka surat nombor 11? Dah buka? Sudah. Okey, kita tengok. Ni jawapan dia lagi. Okey, apa amal? Okey, sekarang ni kita masuk kepada fasal apa? Kita nak masuk kepada fasal tindakan. Apa kita nak kena buat sekarang? Sebab kita tadabbur ni bukan sekadar dapat maklumat, tapi kita kena buat tindakan. Macam mana saya boleh layak menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun? Kita sebut tadi ayat nombor 24. Kita baca pada ayat nombor 24 tadi, mereka ni adalah orang yang banyak buat amal. Perkataan ya'malun tadi, sentiasa beramal. Okey, macam mana cara mereka buat amal? Okey, kita boleh rujuk as-sabiqun as-sabiqun ni kalau kita tengok Ibnu Kathir ya, tengok. Ibnu Kathir sendiri yang memberikan kita jawapan dalam tafsir dia. Dia kata as-sabiqun as-sabiqun ni dia kata adalah orang-orang yang bersegera. Okey, ambil maklumat ni. Orang yang bersegera dalam buat amal, lepas tu orang yang sentiasa berlumba-lumba nak buat kebajikan. Berlumba-lumba ni tentulah lagi banyak. Kalau kawan kita ni dia contohnya kalau kawan kita ni dia infak RM10 dia nak infak lagi 20. Tapi dia macam banyaklah, dia banyak. Dia orang yang berlumba-lumba buat amal. Engkau puasa berapa hari? Aku puasa 3 hari sebulan. Aku nak puasa lebih daripada engkau. Contoh dia berlumba-lumba. Tapi bukan berlumba-lumba bawa kepada merendahkan orang lain, tidak. Tapi dia sentiasa nak berlumba-lumba buat kebaikan. Dia dua dekat sini. Bersegera, satu maklumat, tulis, bersegera. Satu lagi berlumba-lumba melakukan kebaikan. Dekat sini. Inilah tindakan yang kita nak ambil ni. Sebab kita jadi as-sabiqun ni. Okey, bersegera dan berlumba-lumba. Okey, dalil dia apa? Okey, kalau kita rujuk dalam surah Ali Imran, kita jumpa perkataan wasari'u. Bersegera. Wasari'u ni bersegera. Okey, dah tulis tadi bersegera. Okey, tulis dekat dalam mana-mana nota, tulis tindakan yang perlu saya lakukan. Okey, nombor 1 kita tulislah yang besar dia adalah kena sentiasa melakukan kebaikan. Itu dia punya yang utama dia. Okey. Kita nak spesifik lagi. Okey, dalam banyak-banyak kebaikan kena buat tu, kena banyak buat kebaikan tu, bentuk dia macam mana? Kita kena tulis bersegera melakukan kebaikan. Perkataan bersegera tu. Maknanya kita bukan jenis orang yang tangguh-tangguh. Orang yang bersegera. Kalau kita baca poster, kalau kita jenis baca poster, jumpa ada orang minta bagi sumbangan, cepat. Dia dah pada cepat sekali. Contoh. Ataupun kalau ada contohnya keluar iklan kata, okey, kita di kampung kita, di taman kita ni, kita akan buat nanti untuk apa? Untuk membersihkan masjid contohnya. Okey, sila senaraikan nama. Dia lah orang cepat-cepat sekali. Contohlah itu di antara contohnya. Orang yang bersegera. Okey. Kata kuncinya bersegera. Okey, dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala bagi contoh. Bersegera dalam bab apa? Okey, catat ya. Okey, dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata mereka bersegera. Bersegera apa? Ila maghfiratim min rabbikum. Orang yang bersegera nak dapat keampunan Allah. Ni kat sini. Bersegera, kan kita buat secara semak. Sekarang ni kita nak tulis. Apa yang saya kena buat? Jawapannya adalah saya kena bersegera. Okey, tambah lagi. Bersegera dalam apa? Dalam apa saja bentuk kebaikan. Bersegera dalam apa saja bentuk kebaikan. Okey, bersegera. Lepas tu, di antara bersegera tu, Allah bagi contoh. Dalam surah Al-Imran ayat 133, perkara yang paling besar sekali dalam bersegera apa? Bersegera mendapat keampunan Allah. Maksudnya, bersegera dalam bertaubat. Tulis dekat situ. Kita semua jangan tangguh-tangguh bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Bersegera dalam orang yang cepat banyakkan bertaubat. Bersegera dalam mendapat keampunan Allah ni, maksudnya apa? Bersegera dalam untuk bertaubatlah. Jangan tangguh-tangguh bertaubat, bersegera. Dalam banyak-banyak bersegera tu, dalam buat kebaikan tu, ayat nombor 2133 Al-Imran bagi tahu, ila maghfiratin min rabbikum. Mendapat keampunan Allah, bersegera. Okey, jelas dekat situ dah dapat maklumat. Okey. Lepas tu dekat surah Al-Hadid ayat nombor 21 Allah bagi tahu lagi jawapan kepada kita siapa tu as-sabiqun as-sabiqun. Mereka ni adalah orang yang sabiqu, orang yang berlumba-lumba. Berlumba-lumbalah kamu kata Allah. Berlumba-lumba kepada apa? Untuk mendapat keampunan. Ni kita sebut tadi. Okey, mendapat keampunan Allah satu bab. Okey, di sini berlumba-lumba
Dalam banyak-banyak kena berlumba-lumba apa? Mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dah dapat dah maklumat tentang as-sabiqun ni. Mereka orang yang memang banyak buat amal. Itu tak nafikan. Sebab ayat 24 bagi jawapan. Okey, sentiasa buat amal. Jangan terputus. Ramadan dah dulu buat amal, sambung lagi Syawal. Teruskan lagi. Zulkaidah, Zulhijjah. Terus jangan berhenti sampai kita mati. Teruskan beramal. Teruskan beramal. Terus beramal ni maknanya kena ada istiqamah. Teruskan beramal. Sebab ya'malun tadi, dia merujuk kepada perbuatan sesa beramal. Kalau kita nak jadi as-sabiqun. Okay, itu tindakan yang kita nak ambil. Okay. Lepas tu, kita dapat dua tadilah. Okay. Antara amal-amal yang kita kena selalu buat, bersegera. Dan juga berlumba buat kebaikan. Tapi berlumba-lumba ni bukanlah membawa masuk sampai kita meremehkan orang lain pula, kan? Tidak. Tapi kita bersegera hanya kita dengan Allah je yang tahu. Maknanya berlumba-lumba ni maksudnya lagi banyaklah. Betul tak? Lagi banyaklah. Kalau kawan dia itu macam sebut contoh tadilah kalau kita tahu kawan kita ni banyak puasa dia, aku nak puasa lagi banyaklah. Berlumba-lumba dia. Tapi tidaklah membawa kepada riak, tidaklah membawa kepada merendah-rendahkan orang lain. Jangan macam tu. Tak perlulah kita buat anugerah pula siapa banyak berpuasa, siapa je sedekah, tak perlu. Hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Itu maksud dia. Okey, dah dapat maklumat tadi. Okey, saya minta tambah lagi maklumat. Okey, apa yang saya perlu lakukan untuk jadi as-sabiqun? Tuan-tuan tulis. Okey. Sebab kita tulis okey. Nak jadi as-sabiqun, kata para ulama juga. Okey. Pertama tulis. Buat semua apa yang Allah wajibkan. Dah tulis? Okey. Yang kedua, tinggal semua apa yang Allah haramkan. Okey. Kalau kita buat apa yang Allah wajibkan, kita tinggalkan apa yang Allah haramkan, Allah tak nak suka. Itu benda yang perlu kita buat. Tapi tak habis lagi as-sabiqun dia tak macam tu. As-sabiqun ni dia banyak lagi buat amal. Sebab kalau dia hanya buat solat wajib, betul tak? Dia hanya buat 5 waktu. Kalau dia hanya tinggal benda yang haram saja, dia hanya tinggal benda yang haram lah. Okey, tapi nak jadi as-sabiqun ni orang yang banyak beramal. So dia tak cukup buat solat wajib saja, maka kita kena tambah lagi. Yang ketiga kena buat apa? Buat apa yang Allah sunatkan. Tulis. Buat apa yang Allah sunatkan. Buat apa yang Allah sunatkan. Macam kalau kita nak berlumba-lumba, kalau kita nak lagi ke depan, dia macam ni. Kalau kita nak makin ke depan dengan Allah, sebab kita jumpa dalam as-sabiqun kan golongan yang ulaikal muqarrabun kan, orang yang paling hampir dengan Allah. So kalau kita ambil kan kita tahu kan macam kita berlumba, maksudnya kalau orang yang berlumba lagi ke depan, lagi dekat dengan tali penamat tu kan. Jadi kalau kita nak lagi dekat dengan Allah, cara nak dekat dengan Allah dia dengan amal je. Nak dekat dengan Allah dia dengan amal. Maksud dia, kalau kita nak dekat dengan Allah, maknanya as-sabiqun kan golongan al-muqarrabun, golongan orang yang hampir dengan Allah. So kalau nak hampir dengan Allah, cara dia amal. Maknanya kalau kita hanya buat yang wajib saja, berbeza tak dengan orang yang dia buat yang wajib, dia buat yang sunat. Siapa lagi dekat dengan Allah? Jawapan dia tentulah orang yang dia buat benda yang sunat juga. Nampak tak perbezaan dia? Jadi nak jadi as-sabiqun ni, dia mesti kena dekat dengan Allah. Dia mesti lumba-lumba nak pergi siapa paling dekat dengan Allah. Nak berada darjat dia. Jadi nak pergi dekat dengan Allah tu, dia tak cukup buat yang wajib saja. Dia buat lagi yang sunat. Jadi dekat situ. Jelas saya nampak as-sabiqun tu. Lepas tu pula yang keempat, tulis. Meninggalkan segala yang Allah makruhkan. Makruh, Allah Ta'ala perintah larang tinggal juga. Tapi dia tak sampai wajib. Tapi Allah tak suka, Allah makruhkan pun tinggalkan. Itu as-sabiqun.
Okey. Maksud dia bayangkan, kalau kita nak berlumba-lumba, nak dekat dengan Allah, ada orang dia tinggal yang haram je. Tapi makruh dia buat juga. Dia akan jadi macam dia dia tinggal yang haram tu, itu dah memang bagus dah. Tapi dia buat juga yang makruh. Yang makruh maksudnya kalau tinggalkan lagi baik. Tapi ada seorang lagi dia tinggalkan yang haram, dia juga tinggalkan yang makruh. Lagi Allah suka. So barakahnya lebih banyak. Kan maksud lagi dekat dengan Tuhan. Lepas tu yang kelima tulis. Yang kelima nak jadi sabiqun ni juga meninggalkan sebahagian yang Allah haruskan. Meninggalkan sebahagian yang Allah haruskan. Dah tulis yang kelima. Meninggalkan sebahagian yang Allah haruskan. Harus ni macam mana? Contoh harus tu apa? Harus. Contoh, makan harus tak? Harus kan? Nak makan boleh, tak nak makan boleh. Okey. Bercakap harus tak? Harus. Nak bercakap boleh, tak nak bercakap boleh. Tetapi kita sedia maklum. Benda yang Allah haruskan ni kadang-kadang boleh jatuh tak kepada dosa? Contoh, kalau kita dah bercakap, bersembang ni harus. Betul tak? Tapi kalau kita dah mula bersembang, bercakap, kadang-kadang bawa jatuh kepada apa? Jatuh kepada haram. Jadi, orang sabiqun ni, mereka ni adalah orang yang wara'. Pernah dengar tak perkataan wara'? Wara' ni bukan orang jalan tunduk. Wara' ni dalam Islam, perkataan wara' ni adalah orang yang sangat berhati-hati. Tulis. Wara' ni adalah orang yang berhati-hati. Berhati-hati apa? Dia berhati-hati dalam bercakap, takut jatuh pada dosa. Dia berhati-hati dalam buat satu perbuatan, takut jatuh pada dosa. Itu panggil orang yang wara'. Orang yang wara' ni adalah orang yang berhati-hati. Makan tu harus. Tapi orang yang wara', dia akan makan ikut kadar dia je. Kan? Kita kalau dah makan, kadang tak berhenti. Makan tiba-tiba sampai perut terlalu kenyang. Betul tak? Menyebabkan kita jadi malas. Tapi orang yang wara' ni, dia akan jaga. Dia hati-hati. Dia hati-hati maksudnya, dia ambil yang harus tu dengan kadar je. Kadang-kadang ditinggalkan. Contoh macam ni. Kita nak berhibur ni, harus tak? Harus tak kan? Contoh, contohnya kita nak tengok TV. Harus tak? Dalam agama. Harus. Tapi, dalam banyak-banyak kita tengok tu, ada tak kita tengok benda yang haram? Ada benda yang haram. Jadi, as-sabiqun ni, dia akan jaga betul-betul dalam benda yang harusnya dia akan jaga juga. Kadang-kadang dia tinggalkan. Contohnya, macam bercakap tadi contoh. Dia tinggalkan. Allah benarkan aku cakap selama 1 jam. Tapi kalau aku cakap 1 jam ni, tak semua aku cakap buat pahala. Jadi dia macam, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Contohnya 1 jam tu dia cakap setengah jam je. Contoh. Macam tu lah maksud dia. Jelas ya? Dia tinggal benda-benda yang harus. Contoh benda lain. Benda harus yang kita boleh nampak lagi. Contoh-contoh. Tahu tak benda apa yang harus dalam agama yang kalau kita boleh tinggal, kita tinggalkan benda yang harus. Tinggallah. Banyak contoh lah. Contoh. Apa benda yang Allah haruskan lagi? Bergurau. Harus. Boleh bergurau. Tapi kalau bergurau melampau-lampau sangat, kadang-kadang kita tak perasan sakit hati orang. Betul. Jadi, ambil ala kadar. Harus tu maksudnya, ambil dengan kadar yang perlu saja. Kalau yang tak perlu tu, kita tinggalkan. Walaupun tak salah pun. Contoh faham dekat situ. Jadi, itulah maklumat yang boleh kita lakukan macam mana nak jadi as-sabiqun. Tulis dekat catatan tu. Banyakkan buat amal, lepas tu pula bersegera dalam buat amal. Berlumba-lumba tu maksudnya orang yang banyak buat amal lah. So kalau nak berlumba-lumba lagi ke depan dengan Allah, dia semudah je nak dekat dengan Allah, buat yang wajib, dia akan dekat dengan Allah. Dia bukan saja nak dekat dengan wajib, dia dekatkan lagi diri dengan Allah, dia buat yang sunat. Okey, lepas tu pula dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh.
Lepas tu dia buat apa lagi? Dia tinggalkan juga sebahagian yang harus. Itulah sabiqun as-sabiqun. Okey. Nak tahu as-sabiqun as-sabiqun tu siapa? Mereka ni bagaimana? Kita tengok dalam nota. Sebelum kita masuk Ashabul Yamin. Okey. Dalam nota, saya minta tolong buka muka surat nombor 12. Okey. Tengok dalam nota, muka surat nombor 12. Okey. Jumpa tak kotak yang ni? Jumpa tak kotak yang ni? Muka surat nombor 12. Jumpa? Nampak tak dekat depan skrin ni? Ada Ustaz, nampak. Dekat sini. Kita tak baca lagi maklumat dekat sini sebab saya memang tinggalkan untuk saya bawa ketika selesai golongan as-sabiqun as-sabiqun. Okey, dekat sini. Okey. Siapa tu as-sabiqun as-sabiqun? Ini mengikut tafsiran Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir dan Imam Syinqiti dalam Adwaul Bayan. Okey. As-sabiqun as-sabiqun ini mereka tu siapa? Mereka ni sudah tentu 4 kumpulan ni. Para nabi, orang yang mati syahid adalah orang yang minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Termasuklah orang soleh. Ini di antara dia. Para nabi, orang-orang yang siddiq, orang yang mati syahid. Lepas tu siapa lagi golongan as-sabiqun ni? Mereka adalah orang bersegera dan berlumba, tadi telah kita sebutkan. Okey. Nanti di hari akhirat sebenarnya mereka ni adalah golongan minoriti. Ahli syurga ni, golongan as-sabiqun ni sebenarnya mereka adalah minoriti. Tetapi majoriti siapa? Majoriti ahli syurga sebenarnya adalah golongan kanan. Saya minta buka muka surat nombor 8. Buka muka surat nombor 8. Nombor 9. Okey, tengok muka surat nombor 9. Kita belum lagi masuk ayat golongan kanan tu. Dia punya nikmat dia apa? Tapi nanti kita akan sebutkan nikmat dia. Tapi jawab untuk kita membezakan, kalau ikut Ibnu Katsir, juga mengikut As-Suddi, seorang tabi'in, tabi'in mengatakan golongan kanan ni adalah majoriti penghuni syurga sebenarnya. Maknanya penghuni syurga ni, majoriti dia adalah golongan yang Ashabul Yamin. Tapi minoriti adalah as-sabiqun as-sabiqun. Sebab apa sabiqun ni dia adalah minoriti? Sebab as-sabiqun as-sabiqun ni bukan senang nak buat. Tadi kita dah katakan, betul tak? As-sabiqun as-sabiqun ni dia kena buat apa tadi? Kan? Dia sampai tinggalkan yang harus, yang sebahagian yang harus pun dia tinggalkan. Bukan senang. Nak buat benda-benda sunat ni, kita sendiri pun tak banyak benda sunat yang kita buat. Betul tak? Kan? Benda yang makruh pun kita buat juga. Jadi, maknanya tak ramai golongan yang as-sabiqun as-sabiqun. Tetapi kita ada peluang untuk menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun. Okay. Itulah beberapa maklumat yang boleh kita jadikan sebagai tindakan untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Baik, kita kena beramal. Okey, habis tentang sabiqun as-sabiqun. Kita kepada golongan kanan. Tapi sebelum tu ada soalan tak nak tanya? Sebelum kita pergi kepada golongan kanan. Okey, sebelum kita masuk kepada ayat nombor 27. Ada pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan, nak tanya apa? Ada nak tanya apa? Actually nak tanya sikit, refleksi. Alright. Boleh Kak. Okey, as-sabiqun as-sabiqun ni dia antaranya meninggalkan perkara-perkara yang harus kan? Ya, dia meninggalkan sebahagian yang Allah haruskanlah. Okey. Perkara-perkara yang harus ni, compare dengan perkara-perkara yang sunnah, agak boleh buatlah, mudah kita nak buat kan. Tapi perkara-perkara yang harus tu macam dia 50-50 lah antara dosa dengan pahala kan. Kalau kita buat benda tu Allah tak suka. Tapi tinggalkan berpahala kan. Itu makruh kan? Itu makruh. Makruh. Okey, tapi macam yang perkara harus tu dia macam kalau kita memilih makanan yang boleh membawa pada kebinasaan pada kita, itu dikira makruh ataupun harus Ustaz? Apa? Kalau
Aha. Makanan tu macam kalau kita makan berlebihan lah, macam kata kita tahu kesihatan kita tak mengizinkan kita makan Ya, makanan macam durian, orang kencing manis ya, makan durian kan, tapi kan ya. kan juga benda tu dia tahu benda tu akan ada impak pada tubuh badan dia. Adakah itu perkara yang harus juga Ustaz? Itu sebenarnya dia dekat juga dengan dia dah masuk dekat wajib juga tu. Wajib dari sudut dia menghilangkan kemudaratan tu. Itu dia dah pergi kepada harus tu dia makan. Dia harus untuk dia makan. Tapi kalau macam dia sebab tubuh badan kita ni ada hak. Kesihatan kita ni wajib kita jaga kan. Jadi kalau dia tahu jika dia makan memang akan datang mudarat, terbukti, maka dia dah masuk kepada wajib tu. Wajib dia menghindari kemudaratan. Itu dia masuk pada wajib tu. Jelas tak? Harus ni dia macam ni. Dia harus ni macam makan tu lah. Tapi kalau macam durian tadi, kalau dia makan dia akan sakit, boleh bawa pada mati ke apa, maka tu dah masuk kepada wajib tu. Dia dah masuk wajib dia meninggalkan memakan itu kerana dia boleh mendatangkan kemudaratan. Mendatangkan kemudaratan ni ada benda yang wajib. Benda wajib kita tinggalkan. Dalil dia Allah sebut dalam Quran kan, wala tulqu ba'idikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Begitu juga hadis Nabi la darar wala dirar. Jangan kamu melakukan kemudaratan dan memberikan membalas dengan kemudaratan. Maka itu dah masuk wajib dah tu. Faham Silakan Ustaz. situ. Harus ni kita belajarkan. Kita belajar dalam hidup kita belajar dalam hukum fiqh, dalam fiqahnya. Okay, kita semua kena ingat begini. Kita ni tidak akan lari daripada 5 hukum taklifi. Tahu tak hukum taklifi tu? Hukum taklifi tu yang 5 tu. Wajib, sunat, sunat, haram, makruh dengan harus, mubah. Kita ni tuan-puan ya, kita bangun je tidur, kita akan dicatat 5 perkara ni. Apa yang kita buat? Kita dibangun saja, kita akan melalui 5 perkara ni. Kita kena buat yang wajib ke, kita kena tinggal yang haram ke. Itu 5 hukum, dia panggil hukum 5 taklifi. Dia panggil hukum 5 hukum bagi orang mukallaf. Jadi itulah yang boleh mendatangkan dosa, yang boleh mendatangkan pahala. Harus ni dia duduk di antara hukum wajib, dia macam benda yang tidak benda yang haruslah dia duduk di tengah-tengah antara boleh buat dengan dia macam antara harus pun tak harus. Dia kalau kita tahu haram dibandingkan dengan yang haram dengan yang makruh, wajib dengan yang sunat. Jadi harus duduk di tengah-tengah. Macam tu harus ya. Jadi mudah dia perkataan yang tepat kepada orang meninggalkan sebahagian harus ni seperti juga ada kaitan dengan orang yang wara'. Orang yang dia hati-hati dia dalam tindak tanduk dia. Jadi moga-moga faham kot. Harus. Jelas ya? Jadi moga-moga kita ada tindakan tu. Ya, kalau kita sabiqun ni kalau kita kurang sikit sunat tu kena approve lagi lah. Kena banyakkan lagi yang sunat. Sebab apa? Sebab kenapa kita kata kena buat yang sunat? Sebab perkara sunat ni Allah suka. Wajib, of course Allah suka. Tapi kalau nak bagi lagi Allah suka, dia buat juga yang sunat. Maknanya lagi dia buat Allah suka, lagi dekat dia kepada Allah. Sebab as-sabiqun ni dia adalah al-muqarrabun. Orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay, ada soalan lain? Ya. Tolong Ustaz ulang balik surah apa atau ayat apa atau hadis yang Ustaz sebut tadi yang memudaratkan diri kita tu. Ditakuti yang memudaratkan diri kita tadi. Apa yang Ustaz sebut tadi? Apa dia? Yang Pasal soalan memudaratkan Syidah tadi. Syidah kata makan durian dia. Jadi Ustaz kata jika ia memudaratkan mungkin boleh bawa ke maut ke
dia jatuh kepada hukum-hukum, dan apa ayat Ustaz baca tadi tu yang memang ada dalil yang tadi Oh, Ustaz sebut. Apa okey. daripada ayat mana tu? Okey, dalil dia, kalau yang dalil yang boleh kita belajar, tidak boleh buat sesuatu yang boleh mendatangkan kebinasaan, kita boleh rujuk dalam suratul Baqarah. Kita tengok ayat nombor 195. Kita rujuk dalam ayat 195. Ayat ni dia umum kepada apa saja perbuatan yang boleh membawa kepada mudarat, dilarang di dalam agama. Kalau kita baca ayat 195 tu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Okey. Lepas tu dalil lain adalah dalil kalau dalam hadis Nabi yang sahih tu, hadis Nabi SAW, Nabi kata la darara wala dirar. Jangan melakukan kemudaratan dan memberi kemudaratan. Itu hadis Nabi. Lepas tu baru datang kaedah-kaedah. Okey. Itu dalil-dalil dia. Umum. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Saya ni mungkin Ustaz dah bercakap dulu, saya ni pelajar baru. Cuma saya nak tanya, kalau katakan golongan kanan dengan golongan kiri ni, ada tak keadaan di mana bila masa di mizan tu, dia tak ada terima kanan dan kiri, dia di tengah-tengah, 50-50. Apa dia? Semula-semula. Maksudnya dia bukan di golongan yang terima kitab di sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi dia duduk di tengah-tengah. Maksudnya 50-50 lah amalan dia dengan dia punya dosa pahala dia. Ada tak golongan sebegitu? Ada. Golongan, kejap ya. Saya dengar macam ada bunyi apa tu? Dengar bunyi apa tu? Okey, kejap. Bunyi azan orang. Okey. Puan yang bertanya tadi, di akhirat memang ada golongan itu. Golongan itu dia panggil ashabul al-a'raf. Dia panggil penghuni di tempat tertinggi. Penghuni tempat tertinggi tu yang duduk antara syurga, dia tak pergi syurga, dia juga tidak masuk neraka tu, dia panggil ashabul al-a'raf. Jadi kalau nak rujuk tentang ashabul al-a'raf ini, maka kena buka surah Al-A'raf. Okey. Buka surah Al-A'raf, nanti cari ayat, nanti cari ayat nombor, nanti baca pada ayat Ashabul A'raf ni, baca pada ayat nombor 46. Tengok ayat nombor 46 dalam surah Al-A'raf, muka surat 156. Nanti akan jumpa di situ Allah Ta'ala menceritakan tentang Ashabul Al-A'raf. Ashabul Al-A'raf ini mengikut kebanyakan pendapat ulama tafsir, ia adalah penghuni yang dia tidak berada di syurga, tidak juga berada di neraka. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan akhirnya mereka ni akan masuk syurga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey. Ustaz. Ya. Bila go through balik yang Ustaz cakap tadi, untuk nak capai orang yang bukan nak capai lah, asabikun tu very difficult lah tu. Memang rasa tak capai kot, sebab tu dia kata golongan minoriti saja kan. Tapi
Saya nak terkenalkan balik ayat dalam surah Al-Fajr di mana Allah panggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Is it panggilan ini kepada golongan sabikun ni? Apa? Ya ayyuhal golongan as-sabiqun. Adakah panggilan itu refer kepada golongan-golongan ini ataupun ya ayatuhan nafsul mutmainnah tu yang mana pula? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan Mardiyah. okey. Dia itu adalah surah Al-Fajr. Okey. Ayat itu tidak menyebut secara jelas, tetapi nanti waktu kita baca Al-Waqi'ah, nanti kita baca Waqi'ah dekat ayat yang belakang sekali, kita akan jumpa penutup dekat Waqi'ah tu Allah menyebut tentang macam mana ketiga golongan ni waktu dia mati. Kalau kita baca dekat Waqi'ah nanti, kalau tuan-tuan tengok nota ataupun kalau tengok ayat, kalau kita tengok ayat pada ayat nombor 88, nanti akan bermula daripada ayat nombor 88 sampailah ayat nombor 95 dan Al-Waqi'ah kita akan jumpa tentang Allah menyebut tentang orang yang mati. So, adakah ayat surah Al-Fajr tadi yang Allah panggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, mereka tu adalah golongan as-sabiqun? Jawapannya sudah pasti. Itu sudah pasti. Itu memang golongan as-sabiqun. Tetapi adakah ayat tu juga termasuk bagi golongan kanan? Mungkin juga. Tak belajar lagi golongan kanan mungkin ialah. Begini, sebab dalam Waqi'ah kita tak jumpa ya Allah sebut tentang dipanggil dengan macam tu. Cuma dalam ayat nombor 88, okey, saya dengar macam ada bunyi tu. Elakkan sikit bunyi tu. Okey. Ayat dia kalau kita baca nanti dekat ayat nombor 88, 89, kita akan jumpa golongan as-sabiqun ni ketika dia meninggal, Allah, para malaikat akan datang kepada dia, malaikat akan memberikan panggil dia dengan 3 panggilan. Farauhun wa raihan wa raiha wa jannatun na'im. Dia berbeza dengan golongan kanan. Kalau golongan kanan ni Allah hanya malaikat kata selamat engkau. Engkau terselamat kerana engkau daripada golongan kanan. Jadi adakah ayat surah Al-Fajr tadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, ia hanya merujuk kepada as-sabiqun? As-sabiqun sudah pasti. As-sabiqun dia memang sudah pasti. Tetapi adakah dia tidak termasuk golongan kanan? Malaikat akan panggil wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau kita baca pada tafsiran ia Ayatul Mutmainnah itu, dia memang merujuk kepada panggilan para malaikat kepada orang yang nazak ketika dia nak mati. As-sabiqun dia sudah pasti. Dia pasti. Cuma golongan kanan tu wallahu ta'ala alam. Sebab ada perbezaan berita yang disampaikan oleh malaikat kepada golongan kanan dengan golongan dengan as-sabiqun. Nak tahu perbezaan dia, tengok ayat nombor 89 dengan ayat nombor 91 dalam suratul Waqi'ah. Kalau siapa yang ada ikut pada kelas yang lalu, alhamdulillah kita dah tamat belajar setiap hari Ahad. Kalau tak silap saya, kita belajar tentang alam barzakh. Sebenarnya kami dah selesai belajar pun sebenarnya. Kami dah belajar 14 bab kot. 12 bab. Dah belajar dah. Dah selesai dah. Okey, itu jawapan dia. Baik, ada soalan lain sebelum kita masuk Ashabul Yamin? Ustaz, ya. Surah 1 Waqi'ah tu, itu boleh tak dikatakan malaikat juga beri salam? Dekat mana? Apa dia? 91 Waqi'ah. Itu memang malaikat bagi salam tu. Itu memang betul. Dia ayat
Yalah, itu kepada, itu adalah ketika kita nak mati. Yang kita sebut dua tempat tadi tu ketika kita di syurga. Yang 91 ni adalah ketika mana kita menjelang kita nak mati. Tapi dekat situ ayat 91 ni adalah ucapan berita baik dari malaikat dengan dia mengatakan bahawa orang yang golongan kanan ni dia terselamat. Terselamat daripada azab Allah lah sebab dia golongan kanan. Amin. Okay. Terima kasih. Sama. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saja nak tanya Ustaz, kan kita kalau pintu syurga tu dia ada 8 jenis kan? Dia ada 8 jenis. I mean 8, dia ada macam untuk orang bersedekah masuk pintu bersedekah. Kalau orang yang solat, dia solat betul tak? Okey, betul. Okay. Dia ada Jadi 8 yang grup yang first tu kan, yang as-sabiqun tu dia akan masuk ikut, maksudnya dia akan asing-asingkan ini masuk pintu ni kan, ataupun dia akan sekalikan je. Dan satu lagi, kalau kita tahu syurga dia ada banyak level. So level paling atas kan dia ada level syurga Firdaus kan. Jadi ni golongan kanan ni dia akan ada dalam syurga Firdaus ataupun hanya untuk golongan as-sabiqun je. Itu saja tu. Okey. Soalan yang pertama, pintu syurga memang kalau kita baca hadis Nabi SAW memang dia ada 8 pintu. Macam Nabi gandingkan hadis tentang pintu puasa. Okay, 8 pintu. Cuma kita tidak ada sebarang maklumat sama ada daripada ayat Quran dan hadis yang menyebutkan bagaimana ahli as-sabiqun tu dia akan masuk syurga. Adakah sabiqun ni dia ada satu pintu khas? Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi yang pasti kalau dalam as-sabiqun itu ada orang yang dia kuat berpuasa, sudah pasti dia akan masuk kepada pintu orang yang kuat berpuasa. Tetapi ada juga di kalangan as-sabiqun ni dia boleh masuk pintu yang mana satu dia nak masuk. Of course kalau macam Nabi ni sudah pasti. Contoh kalau macam Abu Bakar As-Siddiq, dia boleh masuk pintu yang mana satu dia nak masuk. Maknanya dalam arti kata dia, semua orang masuk syurga memang akan masuk melalui pintu-pintu yang telah dikhususkan. Okey, mengikut jenis amal dia. Namun begitu ada juga yang akan masuk ke dalam syurga mengikut mana satu pintu yang dia nak masuk. Cuma tidak terdapat dalil yang mengatakan ada satu pintu yang khas untuk as-sabiqun. Okey, kenapa kita kata macam tu? Sebab tidak ada dalil sama ada ayat Quran dan hadis yang sahih yang menyebut tentang maklumat itu. Maka kita katakan wallahu ta'ala a'lam, Allah lebih mengetahui. Okey, soalan yang kedua tentang syurga Firdaus. Memang ahli as-sabiqun ni mereka akan masuk bagi syurga yang tingkatan yang pertama. Sudah pastilah. Dia sama macam dalam suratul Ar-Rahman. Dan syurga yang terbaik, memang kita diminta oleh Nabi, memang dia adalah Firdaus. Cuma kita kena ambil maklum, syurga Firdaus ni, ia sebenarnya adalah nama. Nama bagi, banyak nama bagi syurga. Syurga ni sebenarnya dia ada banyak nama. Salah satu namanya adalah Al-Firdaus. Di situ. Tetapi tingkatan dia kita tak tahu. Maksudnya, adakah syurga Firdaus ni syurga level 1, lepas tu ada syurga lain level 2, nama lain, wallahu ta'alam. Setakat dapatan bacaan merujuk kepada syurga-syurga ni, sebenarnya tak ada dalil yang menyebutkan nama spesifik. Kalau syurga tingkatan 1, nama syurga tu macam Firdaus. Syurga tingkatan 2, syurga tu nama syurga Adnan. Tak ada.
Kalau kita jumpa nama Adnin, kalau kita jumpa nama Khuldi, jumpa nama Jannatul Na'im, Ma'wa, itu sebenarnya bukan tingkatan syurga. Itu sebenarnya adalah nama bagi syurga. Jelas tak? Faham tak maksudnya? Faham. Syurga ni dia ada banyak nama. Kadang-kadang dipanggil syurga Firdaus. Kadang-kadang dipanggil syurga An-Na'im. Kadang-kadang dipanggil syurga Aden. Kadang-kadang dipanggil syurga Ma'wa. Sebab Firdaus ni dia ada makna dia sendiri. Firdaus dia ada makna dia. Na'im maknanya semua syurga ni dia adalah Firdaus, dia adalah Na'im, dia adalah Aden, dia adalah Ma'wa. Jadi kita kena tahu apa makna Ma'wa. Bukan maksud ayat tu kata syurga ni dia ada tingkatan dia. Satu nama tingkatan syurga Firdaus, satu tingkatan syurga Ma'wa. Tak. Itu salah faham. Jadi untuk kita nyatakan tingkatan-tingkatan tu ada nama-nama dia, wallahu ta'ala alam. Sebab dalil dia syurga ni sebenarnya yang pasti syurga dia ada tingkatan. Ahli neraka pun ada tingkatan. Itu sudah pasti. Cuma untuk menamakan secara khusus. Tingkatan syurga, tingkatan pertama namanya Firdaus, tingkatan dua nama ayat itu tidak ditemui dalil-dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kalau kita belajar pasal syurga, insya-Allah nanti kita akan sebutkan nama-nama syurga. Sebab nama Firdaus tu sendiri maksudnya apa? Na'im tu maksudnya apa? Na'im tu penuh nikmat. Maknanya syurga itu dia adalah Firdaus. Syurga itu dia juga adalah Na'im kerana dia penuh nikmat. Syurga itu adalah Ma'wa kerana Ma'wa ni maksud tempat kembali. Apa maksud Adnin adalah tempat bermukim. Dia akan tinggal kat situ buat selama-lamanya. Jadi sebenarnya wallahu ta'ala a'lam, setakat yang kita merujuk tentang syurga, bahkan sebenarnya kita ada nota pun pasal syurga ni sebenarnya. Sebenarnya pasal neraka pun dah selesai modul pasal neraka, pasal syurga. Setakat ni wallahu ta'ala a'lam. Saya baca kitab rujuk dalam hatta dalam penulisan mana pun tak jumpa lagi disebut secara jelas nama-nama tingkatan tu. Hatta tingkatan neraka pun tak ada. Tak disebut secara jelas apa nama tingkatan tu. Yang kita dengar-dengar tu itu hanyalah pendapat semata-mata yang tidak didokongi oleh mana-mana nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau jumpa, mungkin saya tak jumpa. Kalau ada pihak-pihak yang jumpa maklumat itu, tolong kongsikan. Nanti kita akan lihat maksud sebenarnya apa. Okey. Boleh? Jelas dekat situ? Baik. Tapi sebab saya ada dengar satu ceramah lah, ustazah tu dia cakap kita kena doa bagi kita berkumpul sekali dengan Nabi Muhammad di syurga Firdausi. Macam tu lah tu saya ingatkan. Firdausi tu yang paling tinggi lah, sebab itu untuk para Nabi kot. Okey. Sebenarnya tidak ada nas pun kata syurga, tidak ada nas pun kata Nabi ni syurga Firdaus ke mana, tak ada. Tapi kita memang yakin Nabi dia memang syurga yang paling terbaik, itu saya pasti. Cuma namanya tu memang tidak disebut secara jelas, tak ada dalil yang sebut secara jelas. Okey. Yang betulnya yang ustazah cakap tadi tu memang betul, dan memang ada hadis sebut kalau kita berdoa kepada Allah, memang Nabi suruh kita minta syurga Firdaus. Itu memang betul. Itu memang ada hadis dia. Memang Nabi kata kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. Itu memang betul. Cuma ada tak mana-mana nas, hadis Quran ke yang kata Nabi ni syurga Firdaus, para sahabat ni syurga Firdaus. Kat situ tidak ada. Itu tidak ada. Tetapi kita memang disuruh oleh Nabi sendiri untuk masuk syurga, minta syurga Firdaus. Dekat situ. Lepas tu pula, kalau kita belajar lagi, sebenarnya Nabi ni, tempat tertinggi yang disebut dalam hadis ada. Cuma tak dinamakan Firdaus,
cuma dinamakan al-wasilah. Yang tu ada. Faham tak maksudnya? Faham tak wasilah? Tak faham. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar pasal wasilah? Ada doa dalam selepas azan. Azan ni. Kalau kita baca doa selepas azan, Oh ya, betul. wasilah tu, ya itu ada nas. Kalau kita baca doa lepas azan tu kan, kita akan jumpa macam ni. Kita akan jumpa Nabi kata, ini pun kita kena baikilah. Dalam TV ni pun, dalam radio ni kadang-kadang tak ikut sunnah juga. Contohnya macam ni. Dia sepatutnya lepas azan, kalau ikut sunnah kena buat apa dulu? Kalau ikut sunnah kita belajar. Kalau ikut sunnah, kita kena selawat kat Nabi sekali dulu, Nabi cakap. Kemudian, baru Nabi suruh kita doakan dia 3 perkara tu. Kan Nabi suruh kita doakan, minta Nabi apa? Ati Muhammadanil wasilah. Mintakan untuk Nabi wasilah. Yang kedua, mintakan Nabi fadilah. Lepas tu, mintakan Nabi apa? Maqam Mahmud. Jadi, wasilah ni Nabi terang dalam hadis. Nabi kata, ada satu tempat di dalam syurga. Yang tempat itu, seorang je boleh dapat, kata Nabi. Faham tak? Lepas tu Nabi kata, aku berharap, wa arju, aku harap tempat tu, Nabi kata, aku harap tempat itu akulah yang dapat. Dan Nabi kata, mintalah untukku wasilah. Jadi wasilah tu sebenarnya adalah tempat yang paling terbaik di dalam syurga, seorang je boleh dapat. Sebab tu Nabi mintakan kita, suruh kita doakan dia dapat wasilah itu. Nabi kata, siapa yang meminta kepada Allah wasilah untukku, maka layaklah syafaat untuk dia. Kalau ada maklumat macam tu, ya, kita katakan syurga yang terbaik, tempat tertinggi dalam syurga yang terbaik adalah al-wasilah. Dekat situ. Cuma adakah disebut Nabi, para sahabat, Firdaus itu kita wallahu ta'ala alam. Sebab Firdaus itu dia adalah umum, dia umum. Syurga ni dia bukan banyak syurga, kena bezakan tu. Sebab tu kekeliruan yang berlaku apabila menentukan syurga ni banyak. Syurga ni satu je. Faham tak? Syurga ni satu. Cuma dalam syurga tu sendiri, tingkatan tu je yang berbeza. Yang paling tinggi sekali tingkatan dia adalah Nabi SAW. Namanya wasilah. Tu ada hadis Nabi. Kat situ yang kita kena rungkaikan dulu, adakah syurga ni ada banyak. Jadi kalau ada banyak tu yang ada nama, itu barulah dapat nama-nama dia. Tapi setakat dapatan, kalau baca ulasan Ibnul Qayyim dan sebagainya pun, syurga ni hanya satu saja. Cuma dalam syurga itu tingkatan je yang berbeza. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab itu, disiplin kita dalam kita menyebut perkara gaib, tidak boleh mana-mana penyampai. Apabila dia nak kata benda dalam syurga, benda dalam neraka, melainkan kena ada dalil. Kena pegang. Betul. Sebab tu kadang-kadang kekurangan pada mengemukakan dalil tu. Jadi kena hati-hati sikit. Sebab tu kalau kita tak ada dalil, kita kata je wallahu ta'ala alam. Saya memang tak tahu tentang maklumat yang ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya dekat situ? Ada apa-apa lagi pertanyaan? Belum kita nak tutup. Ada pertanyaan? Okey. Ada soalan lain tak? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita tengok dekat chat sekejap. Ada tak persoalan daripada rakan-rakan kita? Kita raikan dengan kadar mana saya mampu jawab, saya jawab ya. Okey. Kejap ya. Okey. Tak ada yang bertanya soalan. Okey. Doa penutup dalam solat. Apa maksud dia? Wallahu a'lam. Tak ada makcik dalam syurga sebab semua nak masuk syurga. Betul. Semua masuk syurga adalah orang yang muda-muda. Allah akan ubah fizikal tu. Ya.
Allah akan ubah yang mudah-mudah tu. Okey. 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 Jadi sekadar itu yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk ayat yang menyebutkan tentang golongan kanan. Maknanya akan masuk kepada ayat nombor 20, 25, 26, ayat 27 kan? Dalam suratul Al-Waqi'ah insya-Allah. Okey, Kak Sida ada yang minta nota tu daripada Puan Norma Mahmud tu, minta nota. Okey, siapa yang boleh kongsikan link Telegram berikan kepada Puan Norma? Oh, okey, kejap. Okey, nanti dapatkan ya, insya-Allah dapatkan nota. Okey. Telegram tu. Dapatkan nota nanti insya-Allah. Nanti kita lanjutkan lagi. Kepada yang bertanya ya, kalau boleh, kalau ada mana-mana maklumat tambahan yang saya bagi jawapan tu macam tak kena ataupun sebenarnya ada tapi saya tak tahu, saya minta tolong kongsikan ya. Minta tolong kongsikan. Kalau ada, insya-Allah kita akan sampaikan. So kalau tiadalah. Sebab kadang-kadang mungkin saya jawab ni ada kala benar, ada kala tak benar. Benda yang biasa ya. Tidak semua yang kita tahu. Okey, sebab kita kena berpegang sentiasa ada orang yang lebih tahu daripada kita. Sebab tu saya minta kita kongsikan ya. Kalau ada maklumat-maklumat tambahan yang saya terlepas pandang, boleh kongsikan insya-Allah. Kita sama-sama kita belajar. Wallahu taala a'lam. Okey, saya berhenti di sini. Okey, Kak Syidah sebagai penutupnya ada apa-apa perkara nak disampaikan? Jazakallah khairan katsira Ustaz atas perkongsian hari ini. Apa yang kami dapat bagi ini adalah berkenaan dengan nikmat Allah bagi, begitu pendengaran dan penglihatan, di mana kebanyakan manusia ini mereka lalai dengan anugerah Allah. Berkenaan dengan pendengaran dan penglihatan yang dikurniakan. Allah ganjarkan apa yang kita buat di dunia ini dengan menjaga pendengaran dan penglihatan pada ayat 25 dan 26 kan. Balasan Allah bagi kepada kita semua yang mana hamba-hamba Allah yang taat atas mereka yang menjaga penglihatan dan pendengaran, melihat benda-benda yang buruk dan mendengar benda-benda yang buruk. Hari ini kita dah dapat apa yang kita tadaburkan pada Kak Syidah, refleksi diri. Di mana-mana ayat Quran pun kita akan terjumpa dalam surah Sajadah kan, surah Al-Mulk. Kebanyakan manusia dia ingkar bila benda tu yang Allah kurniakan pada dia tak beramal, dia tak bagi balik imbuhan apa yang Allah bagi dekat dia nikmat tu, tapi dia tak bagi balik nikmat tu. Patutnya dia beramal pada Allah tapi tidak kan. Tapi pada hukum pesan Ustaz pagi ni, alhamdulillah kita dapat apa yang Allah bagi pada kita taat apa yang Allah anugerahkan pada kita. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jazakallahu khairan katsira atas sampaikan pagi ni. Pada Kak Syidah dekat tahap itu, alhamdulillah ada point yang kita kena dia dapat hari ini insya-Allah. Terima kasih Ustaz ya atas kepadaan pagi ni, saya sampaikan pagi ni. Baik. Terima kasih kepada penganjur Ahsanul Amala, tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberkati hidup kita semua. Jadi saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.